Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar topik asid dan alkali. Okey, dalam topik ini kita akan uji beberapa bahan lah untuk kita kenal pasti sama ada bahan itu asid, alkali ataupun neutral. So, dekat sekeliling kita ni sebenarnya ada terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. So, bahan-bahan ni kita nak tahu, kita perlulah kena uji lah. So, macam mana cara nak uji dia? Okey, cara nak uji dia, kita ada yang pertama kita boleh uji dia dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kertas litmus ni ada kertas litmus biru dan juga kertas litmus merah. Okey. Kertas litmus biru dan juga kertas litmus merah. Dia dapat menentukan sama ada bahan itu bersifat asid, alkali maupun neutral. Okey, cara yang kedua pula, kita boleh uji bahan tersebut dengan sentuhan ataupun rasa. Maksudnya kita boleh rasa dengan lidah kita lah, dan kita boleh sentuh dia guna tangan kita. Kita sentuh lah guna kulit tangan kita ni. Apa rasa dia. So, itu adalah cara nak uji jugalah sama ada bahan tu bersifat asid, alkali ataupun neutral. Dan yang ketiga, cara kita nak uji, kita boleh uji dengan menggunakan ekstrak kobis ungu, ekstrak bunga raya dan ekstrak apa satu lagi? Kunyit. Okey, ekstrak kunyit. So, ketiga-tiga ekstrak ni kita boleh gunakan ataupun kita boleh menggantikan kertas litmus lah. Kita boleh gantikan kertas litmus dengan menggunakan ekstrak tersebut. Yang pertama, cara untuk kita menguji sesuatu bahan itu sama ada asid, alkali ataupun neutral, kita boleh menggunakan kertas litmus. Okey, bila kita uji menggunakan kertas litmus, dia akan berlaku perubahan warna terhadap kertas litmus tersebut. Okey, sekarang kita boleh ingat satu formula ataupun perkataan ini, iaitu sambal, S-A-M-B-A-L, sambal. Okey, kat sini ada perkataan MB. MB ni bermaksud M mewakili kertas litmus merah, B bermaksud kertas litmus biru. So, kat sini bila MB maksudnya kertas litmus merah bertukar menjadi kertas litmus biru. Okey, dijumpa perkataan AL. AL ni bermaksud alkali. Jadi, kertas litmus merah bertukar menjadi kertas litmus biru, dia merupakan bahan yang bersifat alkali. Okey, yang kedua, BM. Okey, anak panah ke sebelah kiri iaitu BM. Kertas litmus biru bertukar menjadi kertas litmus merah, dia akan jumpa perkataan AS yang bermaksud asid. Maksudnya bahan bersifat asid kat sini. Jadinya kertas litmus biru bertukar menjadi kertas litmus merah, ia merupakan bahan yang bersifat asid. Jadi kat sini kalau kita uji, dia kertas litmus akan berubah menjadi warna biru, dia adalah bahan bersifat alkali. Sama ada dia menggunakan kertas litmus merah bertukar menjadi biru, ia adalah alkali, ataupun dia menggunakan kertas litmus biru, dia akan tetap menjadi biru juga, itu merupakan bahan yang bersifat alkali. Yang kedua, kertas litmus biru bertukar menjadi kertas litmus merah, dia adalah bahan yang bersifat asid. Ataupun kertas litmus merah bertukar menjadi warna merah, tetap merah, tiada perubahan, dia adalah bahan bersifat asid juga. Dan yang ketiga adalah bahan neutral. Okey, bahan neutral ni, dia apabila menggunakan kertas litmus biru ataupun merah, dia tidak berlaku perubahan, dia warnanya tetap sama, biru dan merah. Uji beberapa bahan yang ada di depan saya ni, ada 10 bahan semuanya. Kita akan uji menggunakan kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Untuk untuk menentukan sama ada dia bahan yang bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, sekarang yang pertama kita ada larutan limau. Okey, kita menggunakan kertas litmus merah. Okey, kita boleh nampak kertas litmus merah tidak berubah, dia menjadi merah juga. Seterusnya kita menggunakan kertas litmus biru, masuk kepada air limau dan kita nampak perubahannya, dia menjadi warna merah. Okey, dia menjadi warna merah. So, air limau ni adalah asid. Okey, seterusnya kita ada air soda bikarbonat. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus biru. Okey, dia tidak berubah, dia menjadi biru juga.
kertas litmus merah. Kertas litmus merah. Okey. Okey, dia menjadi warna biru. So bermaksud ini adalah alkali, bahan yang bersifat alkali. Seterusnya kita ada air mineral. Okey, air mineral kita uji menggunakan kertas litmus merah. Tidak berubah warna, menjadi merah juga. Kertas litmus biru. Tidak berubah warna juga, menjadi biru. Ini maksud adalah neutral. Seterusnya kita ada air asam jawa. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus biru. Okey, kita boleh nampak perubahan warna dia menjadi warna merah. Okey, yang kedua kita ada kertas litmus merah. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi merah juga. Ini bermaksud air asam adalah asid, bahan yang bersifat asid. Seterusnya kita ada air sabun. Okey, air sabun kita uji guna kertas litmus biru. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi biru juga. Dan kertas litmus merah. Okey. Okey, kita nampak dia berubah menjadi warna biru. Okey. Seterusnya kita ada larutan garam. Okey, larutan garam kertas litmus biru tidak berubah, biru. Dan kertas litmus merah juga. Ini bermaksud larutan garam ni adalah bahan yang bersifat natural. Seterusnya kita ada kicap. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus merah. Okey, kita tengok ya. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi merah juga. Dan kertas litmus biru. Okey, kertas litmus biru dia berubah menjadi warna merah. Okey, ini bermaksud kicap ni dia bersifat asid. Dia bersifat asid dia kicap ni. Terusnya kita ada larutan gula. Okey, larutan gula kita uji menggunakan kertas litmus merah. Masih merah. Dan kertas litmus biru. Okey, masih menjadi biru juga. So bermaksud larutan gula ini dia bersifat neutral. Seterusnya kita ada larutan kapur sirih. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus merah. Okey, dia berubah menjadi biru. Nampak tu? Okey, seterusnya kita uji dengan menggunakan kertas litmus biru. Dia tidak berubah warna, menjadi biru juga. Jadi maksud larutan kapur sirih ini adalah bahan yang bersifat alkali. Dan yang terakhir kita ada air kopi. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus merah. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi merah juga. Dan yang terakhir kita menggunakan kertas litmus biru. Okey, kertas litmus biru kita nampak dia berubah menjadi warna merah. Jadi ini adalah hasil uji kaji kita tadi. Okey, bahan ni berasid, maksudnya kertas litmus biru berubah menjadi merah ataupun kertas litmus merah berubah menjadi merah juga, tidak berubah warna. So, kita ada air limau, air asam jawa, kicap dan juga air kopi. Itu adalah bahan asid. Seterusnya bahan alkali yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kita ada air soda bikarbonat, air sabun dan larutan kapur sirih. Dan yang ketiga kita ada sifat neutral, iaitu tidak berubah warna kertas litmus. Ada air mineral, larutan gula dan larutan garam. Yang kedua, kita boleh menguji sifat bahan melalui dari rasa dan sentuhan. Okey, kita boleh tengok dalam gambar ni. Yang pertama dia ada dia makan lemon. Okey, lemon ni berasa masam. So, bila berasa masam, dia merupakan bahan yang bersifat asid. Dia rasa masam dan bila kita sentuh berasa perit. Perit ni bermaksud pedih lah. Okey, contohnya kalau tangan kita ada luka, lepas tu tangan kita tu terkena dengan lemon ataupun air limau ke apa yang berasa masam tu, tangan kita akan berasa pedih. Itu adalah bahan yang bersifat asid.
Yang kedua, bahan yang bersifat alkali. Okey, bahan yang bersifat alkali rasanya pahit dan bila sentuh rasa licin. Contohnya macam ni kobis ataupun contoh lain sabun. Okey, yang ketiga, bahan bersifat neutral. Neutral ni bahan tu akan berasa tawar ataupun manis ataupun masin. Okey, bila kita sentuh bahan neutral tu kita akan berasa licin ataupun kesat. Okey, contohnya adalah air minuman. Minuman rasa tawar ataupun contoh lain gula. Gula rasa manis ataupun garam. Garam rasa masin. So kat sini ini adalah salah satulah cara untuk kita uji melalui deria rasa dan sentuhan. Tapi deria rasa dengan sentuhan ni kita tak boleh nak jadikan dia sebagai petunjuk saintifik. Maksudnya kita tak boleh nak jadikan dia ni lah, nak uji kita percaya betul-betul guna deria rasa dengan sentuhan ni. Sebabnya kebanyakan bahan yang bersifat alkali berasa pahit dan licin. Okey. Tapi tadi kita ada buat uji kaji tentang air kopi kan. Air kopi kan berasa pahit, tapi bila kita uji tadi kita dapat lihat dia menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Bila kertas litmus biru kepada merah itu merupakan bahan yang bersifat asid. So air kopi dia bukan bahan yang bersifat alkali tetapi dia bersifat asid. Selain kertas litmus, kita boleh menggantikan kertas litmus ataupun kita nak uji tu kita boleh menggunakan eksrak kobis ungu. Okey, bila kita menggunakan eksrak kobis ungu, bahan yang bersifat asid akan menukarkan larutan ungu tadi bertukar kepada merah. Bila alkali dia akan bertukar menjadi warna hijau. Yang kedua, boleh menggunakan eksrak bunga raya. Okey, untuk asid eksrak bunga raya ni berwarna merah jambu, dia akan bertukar menjadi warna merah. Kalau bahan yang bersifat alkali, larutan merah jambu tadi bertukar kepada warna hijau. Seterusnya kita ada eksrak kunyit. Okey, eksrak kunyit bila dia bahan asid dia tidak berubah warna, dia masih menjadi kuning. Dan bila bahan itu bersifat alkali, larutan kuning tadi akan bertukar menjadi warna merah. Selain daripada kertas litmus, kita juga boleh uji bahan-bahan ini. Maksudnya kita nak tentukan sama ada asid ataupun alkali dengan menggunakan eksrak kobis ungu. Okey, ini adalah eksrak kobis ungu. Ataupun eksrak kunyit dan lagi satu eksrak bunga raya. Okey, sekarang kita boleh tengok kalau eksrak kobis ungu ni, kalau bahan yang bersifat bersifat asid, dia daripada warna ungu ni dia akan berubah menjadi warna merah. Dan lagi satu, kalau bahan yang bersifat alkali, daripada larutan ungu ni dia akan berubah menjadi warna hijau. So sekarang kita akan uji satu persatu lah. Okey, yang pertama kita ada asam jawa. Nampak warnanya. Okey, kita masukkan ekstrak ni. Dia akan menjadi warna, nampak tak? Dia warna merah. So maksudnya ini adalah alkali. Okey, kita ada larutan kapur sirih. Okey, dia menjadi warna hijau. So ini bermaksud ini adalah alkali. Seterusnya kita ada larutan soda. Okey, dia jadi warna hijau. Nampak tak? Tu banyak sangat jadi warna hijau pula. Ada air sabun. Okey, dia pun warna hijau. Maksudnya dia alkali. Dan yang terakhir kita ada air limau nipis. Okey, dia menjadi warna merah. So, bahan yang bertukar warna merah ni, ini adalah asid, dan bahan yang tukar hijau adalah alkali. Yang kedua, kita akan uji dia dengan menggunakan ekstrak kunyit. So, kita nak tentukanlah dia sama ada alkali ataupun neutral asid. So, kalau bahan yang bersifat asid, dia daripada warna kuning ni, dia tidak berubah warna, dia still kuning. Tapi kalau bahan yang bersifat alkali, dia daripada kuning ni berubah menjadi warna merah. Okey, sekarang kita ada yang pertama. Okey, ini adalah air sabun. Okey, sekarang kita tengok ya. Dia putih, dia akan jadi warna warna oranye. Maksudnya ini adalah
orange, merah. Ini adalah alkali. Okey. Terusnya ini adalah asam. Sama juga warna orange. Ni apa ni? Larutan kapur sirih. Okey, dia nampak macam warna coklat merah macam tu. Ini adalah air soda. Okey, dia kuning. Okey. Kuning tu lah. Dan ini adalah limau. Okey, dia menjadi kuning juga, kuning orange macam tu. So, itu adalah perubahan warna dia. Kita dapat lihat lah. Warnanya lebih kurang je. Maksudnya kalau bahan alkali dia berubah menjadi merah, macam pekat lah, merah, coklat macam tu. Nampak tu. Kalau asid dia kuning.